Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizan bin Mansur, nombor matrik 10 DLS 20F 1013. Seperti mana kita semua sudah maklum bahawa ibadat zakat ini merupakan ibadat wajib dilakukan oleh semua umat Islam yang berkemampuan. Ibadat zakat ini merupakan ibadat keempat dalam rukun Islam dan semuanya umat Islam wajib melaksanakannya. Dalil Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la yatamammamu khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an ta'midu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu mendermakan atau kamu jadikan pemberian zakat padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah sungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Selain itu, daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, zakat, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat daripada harta benda yang kami sediakan untuk dijual. Kita akan pergi kepada maksud zakat. Zakat ni dia berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu az-zakat, yang membawa maksud suci, berkat, berkembang, subur dan sedekah. Dari segi istilah pula, ia membawa maksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik dimiliki seseorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya, iaitu golongan asnaf. Yang mana zakat ni pula terbahagi kepada 3 jenis, iaitu zakat fitrah, yang mana zakat yang dikenakan ke atas setiap individu yang lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat tertentu dan boleh dibayar pada bulan Ramadan sehingga pagi 1 Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Yang seterusnya adalah zakat harta, ialah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ialah 2.5% dari jumlah harta. Zakat harta wajib dikeluarkan kerana ia adalah satu jalan jihad kepada Allah dan Islam. Kemudian teruskan dengan zakat harta. Zakat harta ni pula terbahagi kepada beberapa jenis. Contohnya seperti zakat emas, yang mana ia diwajibkan dikeluarkan apabila kita menyimpan emas tu lebih pada kadar gram tertentu. Dan kemudian adalah zakat wang simpanan, yang mana jika wang simpanan kita melebihi 15,000, kita wajib mengeluarkan zakat separuh pada itu. Yang akhir sekali adalah zakat ternakan, yang mana dikenakan kepada penternak, yang mana jumlah bilangan ternakan itu dah lebih pada kadar tertentu dan ia wajib mengeluarkan zakat. Persoalannya, mampukah pemberian zakat membantu meningkatkan atau merubah taraf golongan-golongan asnaf? Jadi kita lanjutkan dengan tembur ramah kumpulan saya yang dilakukan oleh mereka. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azrul Izam Azari. Nombor matrik saya ialah 10 TLS 20F 1036. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azrul Izam Azari. Saya akan menemu ramah adik saya, iaitu Okey. Pada pendapat Balkis, apakah punca masyarakat zaman sekarang leka dalam membayar zakat? Punca masyarakat mengambil lewa dalam pembayaran zakat kerana masyarakat zaman sekarang menganggap pembayaran zakat adalah suatu perkara yang tidak penting serta akan merugikan
Okey. Terima kasih Balqis kerana meluangkan sedikit masa bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zakar bin Mazin. Nombor metrik 10 DLS 20F1032. Daripada hari ini saya akan menemu rabah Cik Iqbal tentang ibadah zakat. Seperti yang semua tahu, ibadah zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan diwajibkan ke atas semua umat Islam. Okey. Saya akan mulakan soalannya berbunyi, adakah ibadah zakat mampu meningkatkan taraf hidup golongan asnaf? Okey. Terima kasih Encik Iqbal atas pendapat anda. Sekian itu saja dari kami tentang ibadah zakat. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Nasrul bin Syamsuri, metrik nombor 10 DLS 20 F1028. Hari ini saya diberi tugasan untuk menemubual salah seorang sahabat untuk menanyakan apakah kebaikan ataupun manfaat kita menunaikan zakat. Okey, jom kita tengok penjelasan daripada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tajuk yang dibincangkan adalah berkaitan manfaat, kebaikan daripada amalan mengeluarkan zakat. Antara zakat-zakat yang dapat disenaraikan adalah seperti zakat fitrah, zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat harta, zakat perniagaan dan zakat-zakat lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, yang bermaksud tunaikanlah solat, laksanakanlah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul, nescaya kamu akan mendapat rahmat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan menegaskan bahawasanya zakat ini penting, iaitu hadis yang berbunyi ma laqasat sadaqatun min mal, yang bermaksud zakat itu tidak akan mengurangkan hartanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini dapat kita lihat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menegaskan bahawasanya mengeluarkan zakat ini tidaklah memberi sebarang keburukan ataupun memberikan sebarang yang memburukkan diri kita, iaitu kedua-duanya menegaskan mengeluarkan zakat ini memberi pelbagai kelebihan. Antara kelebihan yang dapat kita lihat adalah seperti mengeluarkan zakat ini dapat menyempurnakan iman kita. Seperti yang kita tahu di dalam rukun Islam kita yang ketiga, mengeluarkan zakat telah disenaraikan
bagi menetapkan rukun Islam itu lengkap dengan 5 prinsip. Dengan mengeluarkan zakat ini, keimanan kita dapat bertambah, ketaatan kita kepada Allah dapat bertambah, dan keimanan kita nescayanya Allah akan tahu niat apa yang kita lakukan, insya-Allah. Antara kelebihan yang lain adalah zakat ini akan menghapuskan dosa kita. Macam mana kita dapat tahu zakat ini menghapuskan dosa kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, amal ini dapat menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i. Oleh itu dapat kita lihat melalui zakat yang kita keluarkan ini kan, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita ada itu melalui zakat. Tak kiralah zakat apa yang kita keluarkan, zakat fitrah setiap tahun, zakat pendapatan, simpanan, semua itu akan dikira, akan diberi ganjaran kepada kita. Dan kelebihan yang ketiga adalah zakat ini sudah pasti akan memberi ganjaran kepada kita. Memberi ganjaran melalui apa? Melalui pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Zakat ini mempunyai banyak pahala, mempunyai banyak sangat timbangan yang memberatkan timbangan kita. Zakat ini tidak akan mengurangkan harta kita. Dengan mengeluarkan zakat, insya-Allah harta kita akan menjadi berkat, akan bertambah, akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat suka dengan zakat kerana zakat itu adalah satu cara untuk membersihkan harta kita. Harta yang kita kerjakan melalui pekerjaan, perniagaan, semua ini dibersihkan melalui zakat yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Oleh itu, kesimpulannya dapat kita simpulkan mengeluarkan zakat ini yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasulullah, bahwasanya mengeluarkan zakat ini tidak memberi keburukan, tidak mengurangkan harta seseorang itu, tidak akan memberikan seorang itu menjadi miskin, tidak akan menyebabkan seorang itu menjadi fakir miskin, tidak akan menyebabkan seseorang itu menjadi susah melalui zakat yang dikeluarkan. Kerana zakat itu tidaklah memberatkan, tapi adalah dapat meringankan kita azab di akhirat kelak. Dan zakat ini juga adalah satu kunci ataupun tiket kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih banyak zakat yang kita keluarkan, lebih mudah kita di akhirat kelak. Dipermudahkan kita di titian sirat, dipermudahkan timbangan kita, dipermudahkan segala urusan kita semasa melalui jambatan sirat, siratul mustaqim, semasa melintas. InsyaAllah melalui zakat ini kita mendapat manfaat. Bukan kita mendapat manfaat, malah si penerima pun tetap mendapat manfaat. Harta kita menjadi berkat, orang lain dapat memanfaatkan zakat kita. Orang lain yang susah dapat memanfaatkan zakat melalui duit yang disalurkan, melalui makanan yang diberikan. Semua adalah hasil zakat yang kita keluarkan. InsyaAllah zakat ini Allah akan kira, tahu niat kita apakah niat mengeluarkan zakat itu, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu saja penjelasan daripada beliau. Harap-harap yang dapat menjawab persoalan yang telah diajukan. Terima kasih. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah.